Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita pada malam ini dapat menjadi tetamunya yang mulia, dapat duduk di dalam majlis ilmu. Kita harapkan pertemuan kita mengundang rahmat dari sisi Allah, dikurniakan kepada kita keberkatan pada umur. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan dihitung sebagai suatu amal saleh yang memberi keuntungan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Kita sambung kembali kitab Bahrul Mazi juzuk yang ke-18. Bahrul Mazi juzuk yang ke-18, muka surat 133. Muka surat 133, masalah 62. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, lidah orang kafir pada hari kiamat itu jadi panjang ia, berjela-jela di atas tanah dan dipijau akan dia oleh orang-orang, yakni dipijau oleh orang ramai. Satu masalah kita nak tengok, satu tajuk kita nak tengok, bagaimana yang dikatakan hari akhirat lagi Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan orang-orang kafir, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lidah-lidah mereka ini panjang, berjela-jela sehingga sampai di tanah. Panjang sungguh dah. Tapi kalau kita jelai lidah kita tak sampai tanah dah, sampai ke tanah, berjela-jela sehingga dipijak pula oleh orang lain. Orang jirik pula pasal panjangnya dah. Mungkin daripada sini sampai batu nang lidah dia, tapi tak mustahil Tuhan boleh buat belaka. Nak menunjukkan kehinaan atas satu-satu golongan itu kerana kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada mustahil bagi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tersebut di dalam khabar. Satu daripadanya seperti di dalam hadis yang dikeluarkan dia oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal kafira la yushabu lisanuhu farsakh wal farsakhaini yatawatta'uhu an-nas. Riwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya orang-orang kafir itu menghela ia akan lidahnya. Orang kafir ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan arak lidah dia. Hela ni arak lidah dia sehingga satu farsakh, yakni 3 mil panjangnya, terjulur daripada mulutnya, dan 2 farsakh, 1 ataupun 2 farsakh memijau akan dia oleh orang-orang, yakni dipijau oleh orang ramai lantaran panjangnya lidah yang terjolok keluar milik daripada orang-orang kafir laknat itu. 1 hingga 2 farsakh.
Ataupun dia kata 3 mil lebih kurang dalam 3 batu lah. Kalau 1 mil 1 batu, 3 mil 3 batu. Allahu Rabbi. Berbatu-batu lidah panjang lah. Ini menunjukkan azab yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dunia. Batu kita Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, maka wajiblah kata ulama-ulama kita menjaga akan nikmat ini sampai ke mati. Tidak percuma Tuhan beri ni. Nampak? Ada di antara mereka yang lahir di kalangan keluarga kafir, menyebabkan mereka membesar dalam suasana kafir, akhirnya sembah berhala. Mak bapak dia kafir, akhir dia besar jadi kafir aja. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepadanya, masuk Islam dah dia. Adapun kita, Tuhan beri nikmat yang sangat besar. Mak bapak kita Islam, keluarga kita kebanyakan Islam, bahkan keturunan kita adalah keturunan Islam, sehingga kita membesar di kalangan keluarga ataupun sekeliling kita majoritinya orang-orang Islam. Nampak? Tiba-tiba kalau kita dapat nikmat ini secara percuma, kita tidak jaga, alangkah bodohnya kita. Bodoh tak jaga Islam. Hak balik Islam tiba-tiba murtad keluar daripada Islam. Yang hari ini bagai-bagai ajaran sesat yang datang, bagai-bagai pegangan yang sesat, Islam liberal lah, pluralisme lah, macam-macam pesing hari ini. Kalau tak kerja akidah kita tak kuat dengan menuntut ilmu pelajaran ngaji akidah, maka kita tak mustahil akan hanyut, akan jadi rosak binasa akidah kita. Cukuplah seseorang itu boleh menjadi murtad bila mana dia mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, jadi murtad dah. Tak buat lagi kata baru. Kata dengan mulut, dengan lidah saja. Nampak? Dia kata molek halal zina bapak ustaz ni. Ucapan dia tu molek halal zina ni haram dah suka jadi kalau halal molek bercita-cita agar menjadi halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata ulama-ulama menjadi murtad. Nampak? Bapa Tuhan haramkan wak zalim, molek halal molek zalim ni tak kena orang. Maka boleh menjadi rosak akidah. Yang menjadi perselisihan di antara ulama-ulama adalah perkara yang dulunya halal sekarang menjadi haram, seperti pengharaman Arab. Asalnya halal, awal-awal Islam tidak diharamkan lagi Arab, kemudian baru haram. Turun ayat sikit demi sikit demi sikit sebelum diturunkan ayat tentang pengharaman Allah. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk mula-mula. Sahabat-sahabat dah mina kau. Dah 2-3 kontainer seorang. Awal-awal itu mula-mula Islam. Ada hak tengah semayang mabuk, lepas tu turun secara berperingkat. Ketika mana nak semayang, jangan mabuk. Bila mabuk, tak temu cari tahiyat awal, tak saya kata tahiyat akhir. Itu yang jadi tak jumpa cari ujung surah kuliah. Itu sejarah dia. Dia kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu la a'budu ma ta'budu wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum. Ulang tu, wala ana 'abidun ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abadtum. Sahabat tu dah main musik tahu tu wala ana 'abidun ma
a'badtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala a'budu. Pasal apa? Mabuk. Nampak? Kita walaupun dah mabuk pun tak jumpa jari kat ujung. Lakum dinukum waliyadin tu tak jumpa jari. Pasal tinggal rumah kat ngubi kayu. Nah, tak mesti mabuk. Jangan kalau mabuk, apa toh lagi. Kalau begitu menjadi haram, berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi daripada dulu lagi telah pun haram, jadi kufur, kata ulama-ulama. Seperti zina, dia tak ada berperingkat. Kezaliman, dia tidak ada berperingkat. Dulu boleh buat zalim, tak? Daripada dulu lagi tak boleh buat zalim. Sampai kiamat tak boleh buat zalim. Maka tak boleh kita ada i'tikad di dalam hati molek zalim ni halal, molek zina ni halal, molek judi ni halal, molek bunuh orang ni halal, jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun arak walaupun haram, dosa besar, tetapi bila ada niat di dalam hati ataupun cita-cita di dalam hati, alangkah eloknya arak ini halal. Allah halal molek arak. Habis makna tahlil minum arak mama. Nampak tak? Ada cita-cita gitu dalam hati, hukumnya dah sebesar. Nampak? Beza sikit je. Beza dia dulu halal, sekarang haram. Hak tak ni, hak zina tak ni, dulu haram, sekarang pun haram, sampai kiamat haram. Seperti juga kata ulama-ulama bernikah dengan adik-beradik, yang ada pertalian darah. Zaman Nabi Adam alaihi salam, nikah adik-beradik, yang jadi haram. Kalau boleh nikah dengan anak beranak boleh. Nak nikahnya dengan mak dara. Jatuh hati ke mak dara dia, nak nikah dengan mak dara dia. Pasal mak dara dia kaya ke tak? Tak damai mana hitam letung tapi dia kaya. Kalau boleh nikah dengan mak dara dah. Tak kerja buat dah, aku kaya gitu. Nak nikah dengan anak beranak, dengan orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita, dengan mahram kita, haram. Nampak? Tetapi cita-cita sebegitu tidak menjadi murtad, kata ulama-ulama, tetapi berdosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan isu mutaakhirin ini. Dia kata lagu mana? Molek orang perang boleh poligami atas. Asal hukum yang boleh poligami adalah laki-laki sahaja. Wanita dia kaya setara mana pun, laki tak lebih daripada seorang-seorang dia. Nak nikah dengan orang lain kena cerai dulu. Lagi mana tak cerai, bini orang tak boleh. Nampak? Ada baru ni dia buat satu statement, andai kata perempuan boleh bersuami lebih daripada seorang, andai kata ke cita-cita ke berniat apatah lagi, hukumnya haram dan boleh menjadi murtad, rosak akidah, punah jahanam. Taklah kita nak gurau je ustaz, bergurau juga boleh menyebabkan rosak akidah. Di abad agama ni tidak boleh dibuat main-main atau bergurau sendiri, tak boleh. Gurau bab talak boleh jadi talak, boleh jadi cerai. Gurau bab ridah, bab murtad boleh jadi murtad. Bergurau di dalam bab nikah boleh jadi nikah sungguh. Gurau je. Tapi dah ada saksi. Hak tu cakap pula wali, ada pula maknanya wali tersebut ada dah siap dengan pengantin lelaki pengantin perempuan, sah nikah. Nampak? Wali kata, kawan kita mari, dia kata siapa dia, orang pun mana? Budak ni comel ngang, anak hamba kan? Lah anak mu Binakah hamba kalau gitu? Binikah kamu binikah kaku aku jadi apa benda ni?
aku jadi bini dia. Aku jadi bini dia lah. Aku jadi suami dia. Natu mung boleh tau. Maka ayah bagi perempuan hang ni kata, ambil aku nikah kamu. Nampak? Ambil anak aku ni, aku nikah kamu. Situ ada 2 orang saksi. Saksi nak 2 orang je. Dengar jelas pada dengar. Hak tukang ajuk sana, sungguh nikah aku. Aku nikah kamu. Kalau gitu aku terima lah. Jadi sah pernikahan tersebut. Daftar jabat agama isi orang ke dia. Tapi di sisi syarak hukumnya sah pasal ada 2 orang saksi, ada wali dia, ada pengantin laki-laki. Mengantin puang tengah main air banjir. Macam budak-budak. Umur 7 tahun 8 tahun. Gurau. Jadi sah pernikahan tersebut. Bila budak ini dewasa, perempuan ini dewasa, haram nikah dengan siapa-siapa pasal dia ada suami dia. Jangan main. Dalam bab hukum tidak boleh dijadikan barang gurau senda. Ni cerai gurau agak dengan laki bini. Cerai. Ya bang, I nak cerailah you malam ini. Cerailah bang. Gurau. Malam ini tahu. Abang nak cerai ayam berapa talak? 2 talak. Abang cerai ni. Abang cerai you 2 talak. Malam ni juga abang cerai. Jatuh tak tu? Bayar apa? Walaupun last sekali dia kata abang bergurau saja. Bini pun kata ayam pun. Dua-dua bengong mereka. Jatuh tolak dah. Jatuh tolak. Kata Abu Isa bermula ini hadis gharib. Habis. Bab yang ke-35 pula, babu ma jaa fi sifati syarabi ahli nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan rupa minuman isi neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok pula pada malam ini bagaimana jenis makan minum ahli neraka. Ahli neraka ni bila mana duduk dalam api neraka, ada makanan, ada minuman. Tiap-tiap penjara dia akan disediakan makanan atau minuman. Sama ada penjara Islam ataupun penjara kafir, cuma beradab ataupun biadab saja menyediakan makan minum kepada banduan ataupun tahanan ataupun tebusan. Kalau cara Islam beri makan beri minum sama je dengan beri makan beri minum, benda hak layak kita makan. Kita layak makan nasi, hidang nasi, ada kuah, ada lauk. Kita layak minum air bersih, walaupun dia banduan, walaupun dia ni tawanan, walaupun dia tebusan, dia ni kafir, hendaklah beri makan beri minum selayak dengan kita manusia. Tak boleh beri dia makan najis, tak boleh. Itu Islam aja. Dia kafir kan? Betul. Hendaklah diberi layanan yang baik. Sebab tu tawanan saudara kita di penjara sana dengan penjara umat Islam di negara Pi mana benda Pi? Perlis. Pandai faham tu kita dah sebut kalau sebut gelap pula sini. Negara Pi, bila dia tawang kafir tu, dia beri makanan dan dia layan dengan layanan yang baik. Tetapi tawanan umat Islam duduk dalam J air itulah, atau JY itu dah. Faham tu? Nampak? Dia beri makanan yang tak layak dengan bangsa manusia. Sehingga dikatakan diberi makanan, sebelum itu diludah dulu. Khatuh diludah.
cukup biada. Ada yang cohbo, dia kata lagu mana? Kecing tu dalam pinggan aku, lalu diberikan kepada banduan-banduan ataupun tawanan-tawanan yang duduk dalam ji. Ya, nampak? Kita tengok pula dalam neraka ni bagaimana. Nah, tengok belakang tu muka surat 137. Ketahuilah atas tu dah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, sungguhnya isi neraka itu besar azab ke atasnya. Sebut isi neraka, azab ke atas mereka ini tersangat-sangat berat, tersangat-sangat besar, tersangat-sangat dahsyat. Sebut apa jua isi neraka, start daripada lapisan bawah sampai lapisan atas, tak ada jenis layanan yang ringan. Semua dilayan dalam keadaan yang amat-amat keras oleh malaikat Zabaniyah. Tak ada cakapan yang lemah lembut daripada malaikat. Masuk neraka ramai-ramai. Ada. Nah, ataupun malaikat ambil ananya rotang, pihak atas belakang. Apa dak sembahyang atas dunia itu? Ada. Ada tu berang-berang dalam neraka tu. Nah, semua dalam neraka diazab dalam keadaan seazab-azabnya, seberat-beratnya. Maka tiada apa sesuatu yang datang kepada tubuhnya melainkan semuanya jadi azab kepadanya. Apa jua jenis siksaan, apa jua jenis azab yang akan ditimpakan ke atas tubuh badan ahli neraka, semua berat-berat belaka. Nampak? Semua adalah berat-berat, azab yang sangat berat. Sekiranya ia lapor, siapa dia lapor ni? Ahli neraka lapor. Maka lapor itu jadi azab. Allah Ta'ala akan buat ahli neraka ni, bila mana mereka ini lapor, kelaporan itu tidak dapat dibayangkan. Kalau kita rasa lapor macam lapor puasa, terlalu ringan. Bulan puasa kita lapor lah. Lepas tu tak lama dah nak puasa, ada di kalangan kita, Allah, puasa pula gerak puasa, tak buat lagi makan. Hak pesi hati dia bersih, suka beribadah kepada Allah, kalau boleh nak puasa sama setahun. Dah lama dah kita nak puasa, bulan 3 tau. Bulan 3 Allah sedaknya, ya Allah, wilah panjang umur, naknya puasa, naknya jumpa dengan bulan Ramadan. Tak, asal nak buat ibadah, kelazatan nikmatnya buat ibadah dalam bulan Ramadan. Itulah Ramadan kau kalau ambil nyeng lalu. Yang makan kau. Kita nak makan ke dagang saja. Kalau nak puasa, kalau boleh cepat habis Ramadan, pasal nak berhari raya pula. Lapor ahli neraka, azab. Dahaga ahli neraka, azab. Dan jika makan jadi barang yang dimakannya, azab baginya. Makan pun, bila mana lapor saat ni, beri makan pun bukan kenyang kan. Bila makan bertambah azab. Tambah makan lapor perut. Lapor perut pula lapor yang teramat-amat sangat. Kita kalau lapor perut dan lapor kita lapor biasa, kita tak akan makan najis. Kita tak akan makan makanan-makanan yang basi, tak akan. Lapor perut, hujan-hujan, orang pergi ke kita, kuih hak basi, mek makan, basi makan mana? Dah tu karang lambat lagi, makan lalu. Gila berlapor daripada makan kuih basi, makan nasi basi. Hak dah kita tak akan dah, takut sakit perut. Hak ni sehabis-habis lapar sehingga beri bara api neraka pun makan juga. Tetapi tidak dikatakan bara api neraka, beri buah zakum, satu pokok yang boleh tumbuh dalam api. Ada tak pokok atas dunia boleh tumbuh dalam api dia? Ada. Pokok bubuh dalam api, licin anu, tak meletung.
Tidak ada satu pohon pun di atas dunia atau pokok kayu di atas dunia boleh tumbuh dalam api, melainkan pada hari akhirat nanti ada satu pohon Allah Ta'ala tumbuhkan di dalam api neraka, namanya pokok zakum. Yang mana kepala buah itu seperti ru'usus syayatin, kepala setan. Kita dah ajar tengok lagi kepala setan, kepalanya sangat-sangat huduh. Nampak? Itu cerita neraka. Dia tidak ada cerita seronok, dia tidak ada cerita nikmat, dia tidak ada cerita yang menggembirakan, tak tahu. Walaupun Allah Ta'ala kata khabarkan berita gembira kepada puak-puak yang kufur kepada Allah. Ayat ini ayat nak menganjing. Gembira kau ni duduk dalam api. Mana bila mu duduk dalam api, ini khabar gembira ni. Mana padang dengan mukamu, padang dengan mu kufur kepada Allah, mu jahat dengan Allah, mu derhaka kepada Allah, duduk dalam azab. Dan jika minum, maka barang yang diminum itu jadi habis, jadi habis penyeksa. Dan barang yang diminum itu semuanya barang yang huduh sehabis-habis huduh. Minuman yang paling huduh, minuman yang paling kotor, minuman yang paling azab, paling busuk, minuman yang duduk dalam neraka, paling kotor. Kalau atas dunia minuman dia paling kotor sekali, minuman paling buruk, minuman paling tidak molek lah, kita kata air dia, air cow lah. Orang nak minum air cow, apa? Kotor. Tetapi dalam neraka lagi minuman lebih daripada air cow. Nampak? Di Jakarta ada satu tepi jalan dijual, kedai tu jual ulu. Dan siapa-siapa yang nak makan daging ular dan nak minum darah ular dan limpa ular, boleh pergi kedai tu. Tepi jalan dia kedai dia. Ada kalau pergi sikit, dalam tong tu beriuk ular tedung saja. Jakarta. Nampak? Jadi orang pun mari singgah. Siapa-siapa yang nak makan ular, daging ular, darah ular, jadi tulis khasiat dia ni, khasiat darah ular sekian. Siapa makan limpa ular, dia punya khasiat dia gini. Dalam Islam hukumnya haram. Binatang yang bertaring, nampak? Nabi marah kita makan, sama ada daging dia atau apa benda ni, darah dia haram. Tak ada makan. Bertaring ular. Nampak? Ular itu hidup lah, hidup. Jadi siapa-siapa yang nak rasa, tunjuk anak rasa. Tak besar, kecil, nak sedang, timbang kilo lah. Tunjuk anak ni, apa ambil? Kepik dengan ngepik dia katok, putus kepala ni. Tubik darah kan, air bubur dalam cawan. Darah tu tungging, tubik dalam cawan, kena kan? Ada dalam separuh cawan. Dia siap je punya kulit ular. Ular tu hidup lagi, berlepah ular, putus kepala. Waktu bik limpa dia pula bubur dalam cawan, guting buat acur sekian. Minum bodoh gitu je. Konon-konon kepercayaan dia khasiat sekian. Tu. Lepas tu kita untung Allah Ta'ala hadiahkan kita nikmat Islam. Ada halal, ada haram. Hak kata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bersyukur lagi kita dah. Tak bersyukur lagi. Negara kafir tu tiku dia makan. Tiku tu buat sate tu celup tepung. Faham ni? Ngangut kerung. Dia kata jangan dia tu. Tak kepala otak pun sudah. Tapi bagi dia macam dia makan KFC kan. Sate tu macam dia sate kacang dah rasa. Kita tengok Allah dah lalunya, tu baru dunia. Bayangkan akhirat dalam api neraka.
apa hidangan istimewa yang Allah Subhanahu wa taala akan hidangkan kepada ahli neraka, semuanya misbah pada minuman sehabis-habis huduh, seperti barang yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi kalmuhli qala ka'akari zaid fa idza qarrabahu ila wajhihi saqatat farwatu wajhihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama sahabat itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tafsir kalimah Al-Quran kalmuhli, sabdanya sabda Nabi ialah seperti hampas minyak. Muhli ni atau muhlu ni adalah Nabi kata hampas minyak. Dan buang-buangnya, yakni buangan-buangannya, dan yang busuk-busuk, inilah yang dikatakan al-muhli. Kalau kita nak terjemah bahasa kita kok kerak minyak, kok hitam minyak. Mula-mula kita bubuh dalam kuali, mula-mula kita tuang daripada botol tu kan bersih molek. Pesing minyak yang telah digunakan berulang-ulang kali akhirnya jadi warna hitam. Nampak? Jadi warna hitam. Dan bukan jernih seperti air, dia pekat macam minyak tak meletup. Dan kata ulama-ulama, kepanasan itu bukan baru dipanaskan bila berlaku kiamat, semenjak dicipta neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan telah panaskan habuang yang akan jadi minuman ahli neraka tu. Hak kata minyak tak ni tu, atau kerak minyak tu, atau hampas minyak tu, Tuhan telah panaskan dia itu semenjak mula-mula Tuhan buat neraka. Kita jerang air, kita buah air dalam kendi, kita buah atas dapur, kita pun panas air. Minit yang ke-10 lebih panas daripada minit yang ke-5. Betul tak? Makin lama kita jerang, makin lama kena api, makin lama duduk atas api, makin panas. Nampak? Bayangkanlah neraka Allah dipanaskan sejak ribuan tahun dulu. Nampak? Untuk diberi minum kepada ahli neraka. Tak boleh nak bayar. Walau kita kejam mata pun tak nampak. Nah, kita nak layang tak nak buat mana tak nampak. Kita pejam mata kita bayar tak nampak. Tapi kuat nampak kopi ubi cicahnya. Dah nampak tu. Tak boleh nak bayar. Tapi inilah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud al-kalmuhli iaitu kerak-kerak yang berwarna hitam daripada hampas-hampas minyak. Maka itulah yang diminum oleh isi neraka itu, yakni dia yang diminum oleh ahli neraka. Nampak? Muhli yakni air apa benda ni? Minyak tak lah, kita terjemah dengan minyak tak, al-muhli. Jadi ahli neraka akan dihidangkan al-muhli ping. No pun boleh, nak ping pun boleh. Sekiranya benda itu dihampirkan dia kepada muka, tentulah luruh kulit mukanya. Tak minum lagi. Baru buat mari dekat. Nak minum kan kena duduk dekat, kan duduk jauh. Nah, kita nak minum air kena buat mari dekat dengan mulut baru tuang. Nah, akan gelas duduk batu nan jauh pula. Gelas tu buat mari dekat dengan muka dengan ke. Bila buat mari dekat tu, luruh dia punya daging muka ahli neraka ni luruh lantaran betapa panasnya
Minyak yang jadi minuman ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Waktu dak minum lagi baru berkat, baru cawang dia, gelas dia tu dah. Adapun di dalam Al-Quran, iaitu firman Tuhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna syajarata zaqqum ta'amul asim, bahawasanya pohon pokok bernama zakum itu makanan orang yang berdosa di dalam api neraka. Jadi pokok zakum adalah makanan yang akan dihidangkan untuk orang-orang yang berdosa, yang akan dicampurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Ini hidangan nisbah pada makanan. Makanan zakum. Surah Ad-Dukhan ayat yang ke-43 44. Kal muhli yaghli bil butun ka ghalyil hamim, adalah ia seperti minuman bernama al-muhl yang menggelegok ia, air yang jenis menggelegok di dalam perut seperti gelegoknya air panas. Yakni air ini bila mana dituang di dalam mulut ahli neraka, ia punya gelegoknya itu sampai dalam perut gelegok. Dia kata dia gelegok pada dalam perut, dak hancur perut. Oh, memang hancur kan? Hancur habis ni, pekakah dalaman ni hancur habis. Cuma Allah Ta'ala tegaskan pesing ahli neraka ni, wala yamutu fiha wala yahya. Tak akan yamut, tak akan mati, wala yahya, dan juga nak dikatakan hidup tak juga. Mati pun tak, hidup pun tak. Yakni diazab, diseksa, dikatok, dirodang, di macam-macam malaikat buat pada ahli neraka, tak mati. Allah Rabbi, tak mati. Wala yahya, dan tak hidup juga. Tak hidup ni lagu mana pula? Maksud tak hidup ni kata ulama-ulama, nak kata hidup tak, kerana orang pesing orang hidup ni dia ada istilah rehat. Dia ada istilah, ada hari sihat, ada hari sakit. Ni sakit sama, sakit sama, azab sama yang tidak tertanggung. Dia nak kata hidup gitu, tak hidup. Hidup sebagaimana orang yang tidak hidup. Satu ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Masalah 64, air panas dituangkan atas kepala orang yang salah di dalam neraka. Tak cukup dengan beri minum, curah air pula, jiru air pula atas kepala. Maka iaitu pula satu seksa yang sangat azabnya. Ni azab lain pula ni. Azab suku pula ni. Nak mandi pula ni, nak mandi ahli neraka ni. Pasal jahat dengan atas dunia itu. Orang suruh tutup aurat, tak boleh tutup aurat. Orang suruh semayang, tak boleh semayang. Orang suruh makan halal, makan haram. Orang suruh mari majlis ilmu, dia pergi karaoke. Maka iaitu pula satu seksa yang sangat azabnya, kerana air panas itu menghancurkan tubuh, dan tubuh itu tidak ia mati. Air itu bila mana jiru atas pada acur tubuh. Tetapi ahli neraka Tuhan buat tak mati. Kelepor situ, kelepor, ting, Tuhan buat molek mula. Lepas tu jiru pula, kelepor, ting, jadi molek mula. Sudah sampai bila? Sampailah masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni jikalau manusia ini ada iman wala besar zarah di dalam hatinya, akhirnya akan keluar juga daripada api neraka. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan syirik kepada Allah, maka duduklah azablah dia sampai bila-bila. Penkhabaran atau dakwah ini juga kita seru kepada sekalian, apa benda ni, jirang-jirang tetangga kita, ataupun kenalan-kenalan kita, atau kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. Kalau dia tengok live atau dia dengar di mana-mana, mudah-mudahan
Allah beri hidayah masuk Islam. Sebagaimana tersebut di dalam khabar seperti dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhul hamim hatta yakhlusa ila jawfihi wa yaslutu ma fi jawfihi hatta yamruqa min qadamayhi wa huwa as-sahru thumma yu'adu kama kan. Maksudnya riwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bahawasanya air panas di dalam neraka itu dituangkan ke atas kepala orang yang masuk neraka. Cuah atas kepala ahli neraka, sirang tu, jeru sirang, atau dituangkan atas kepala ahli neraka, maka ditembus oleh air panas itu akan kepalanya hingga habis sampai ke perut. Allahu Rabbi. Jeru air timah atau minyak tadi daripada atas kepala tembus ni, tembus kepala ni, kerok ni tembus, air tu tembus masuk pada dalam tekak sampai dalam perut ni, maka habis hancur barang yang di dalam perut itu. Api acul bui, dengan paru-paru, dengan jantung, dengan lipa je, dengan usus, dengan perut, dengan buah pinggang, api acul bui. Main air panas, timah panas, tembaga yang mendidih, cuah daripada atas kepala gak masuk dalam, menggelegak, acul bui. Sehingga kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meleleh ia, yakni meleleh keluar ia air tembaga sana ni daripada dua tapak kakinya, tembus sampai kat tapak kaki. Acur ni hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana pekakah-pekakah dalam kita acur dengan sebab terkena timah ataupun tembaga yang mendidih. Hamim tu saat ni yang dijeruh di atas kepala, dan iaitu air panas itu menghancurkan, kemudian dikembalikan sebagaimana sudah jadi, yakni lepas hancur lebu saat ni Allah Ta'ala buat jadi molek semula. Tuhan boleh buat belaka dah, Tuhan boleh buat belaka. Sekelip mata Allah Ta'ala boleh buat jadi semula. Tadi lelek-lelek acul bu, dengan daging luruh, dengan kau abi acul bu, Tuhan boleh buat molek semula dalam masa 1 saat saja. Kung fayakun, ting, jadi molek semula. Jeru pula sekali lagi atas kepala, tembus pula tekak sampai kat perut, air yang gelegak mendidih tadi, pung, tembus sampai dekat kedua tapak kaki. Dan iaitu air panas itu menghancurkan, kemudian dikembalikan sebagaimana sudah jadi. Itulah hal ahli neraka yang diazabkan dengan mandi air panas. Yakni beginilah cara Allah Ta'ala azab ahli neraka, cara mandiang air yang panas, yakni timah yang panas bagi tiap-tiap ahli neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak lawan lagi Tuhan pada benar. Nak tangguh lagi taubat, nak meneruskan lagi dosa-dosa kita kepada Allah. Nampak? Tak salah dah Tuhan. Tidak lagi zalim Allah Ta'ala bila mana menzalimi akan satu orang manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Jelas sebut dah dalam Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khabar bagaimana azab yang tidak terberi nisbah pada api neraka Jahannam. Apinya, barang seksanya, minumannya, makanannya, cara azabnya, cara mandinya. Minggu lepas kita baca gunung yang akan dikhabar oleh ahli neraka, tiap-tiap kali dia nak pegang gunung tu, nak naik itu, nak mendaki itu, luruh dia punya daging-daging ni. Tabuh khabar gunung, dipaksa khabar. Bila khabar luruh habis daging-daging.
khabar 70 tahun lamanya sampai kemuncak, ditolak oleh malaikat, bergulir batu sampai bawah 70 tahun juga. Tu seksa lain pula. Dan ni mandi pula ni, seksa lain. Mandi junub dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Kata Abu Isa bermula ini hadis hasan lagi sahih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصحبه أجمعين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلاط القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة برحمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Selepas kita solat isyak lagi, kita pakat bangkit ramai-ramai solat hajat 2 rakaat untuk AJT kita Haji. Akan menjalani kemudahan sakit beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesembuhan kepada beliau dan mempermudahkan urusan beliau insya-Allah.